الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا سأل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan juga ahli-ahli Jabatan Kuasa Surau, yang bahagia tuan-tuan imam, tidak ketinggalan imam muda kita tadi, Tuan Bilal, tak ketinggalan juga Bilal muda kita, mana kedianya? Ada pun. Seterusnya tuan-tuan, para ulama tempatan, ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah malam pengabih untuk tahun ini kita sembahyang tarawih. Insya-Allah mana esok tak ada tarawih lagi, mudah-mudahan. The question is, are we able to meet next year's Ramadan? Are we still going to be here next year when Ramadan comes? Who can guarantee? Put up his hand. No one can guarantee. Lebih-lebih lagi yang bercakap ni. Ada 3 sumbat dalam ni tau. Nak nunggu aja tarikh bypass. Sudah-sudah aja tu. Dengar lah haba. Apa haba Ustaz Rahim? Apa haba? Udah kata dia. Qalu katanya. Apa kata qalu? Berkata mereka itu, tapi dapat orang Melayu qalu apa katanya? Padam lah tu. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita ni dah sebulan lamanya. Besok last kita puasa insya-Allah. Sudah 28 hari kita dilatih. Allah bagi kita berbagai-bagai latihan, berbagai-bagai agenda, berbagai-bagai aktiviti. Sebulan lamanya. Dah hampir benar sebulan lamanya. Sepatutnya sekarang ni kita dah berubah daripada sebelum mula-mula kita nak puasa tu lagi. Patutnya sekarang ni dah kita sungguh-sungguh banyak bekalan-bekalan nak kita bawa balik ke kampung asal kita. Banyak semayang, banyak baca Quran, banyak selawat, banyak zikir, banyak sedekah, banyak qiyamul lail, dan berbagai-bagai lagi acara yang telah Allah atur bagi kita, semata-mata nak pimpin, nak didik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu tujuan Ramadan Allah adakan, nak bagi peluang kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kerana Allah bukan seronok benar nak mengazabkan kita ni. Allah bukan suka nak menyiksa kita. Allah hendakkan kita selamat. Sifat Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Hendakkan kita bahagia dunia dan akhirat. Sebab itu dipimpinnya kita. Dalam dunia ni dibaginya hukum.
Ya, ada 5 hukum. Bila kita buat betul-betul, Allah bagi pahala. Dan bila pahala, cukuplah kita nak bawa balik ke negeri kita, asal kita esok. Iaitu bekalan-bekalan yang cukup. Lepas itu hidup ni Allah suruh kita cari bekalan. Wa tazawwadu, kata Allah. Dan carilah bekalan sebanyak-banyak yang mungkin. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan ialah sifat takwa. Mengapa hendak takwa? Kerana Allah hanya menjamin keselamatan orang yang bertakwa. Di bawah daripada sifat takwa, there is no guarantee from God. Tak ada jaminan. Kalau hendak garanti, mesti memiliki sifat takwa. Di dunia ni pun selamat, di akhirat pun selamat. Di dunia pun Allah janji, wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia dapat rezeki di dunia ini dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada aja rezeki bagi Tuhan. Di akhirat pun Allah jamin orang bertakwa. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, kata Allah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di dalam maqam yang selamat, keadaan yang selamat, yang aman. Mereka berada di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut, tahu dalam syurga tu? Tahu ke air pancut? Fountain. Ada pernah dengar fountain? Ada lagunya, tahu? Tahu tak lagu fountain? Orang belakang, tahu? Tak tahu, ya Allah. Tahun 60-an lah, ya. Tahun 60-an. 3 coins in the fountain. Tahu siapa nyanyinya? Tahu nyanyinya? Salah. Johnny Mathis namanya. Dia ingat ustaz ni koman benar kan? Entah, ya? Jadi di antara agenda-agenda yang Allah atur untuk kita ialah kita banyak berzikir. Selain daripada semayang, puasa, baca Quran, qiyamul lail, sedekah, Allah suruh kita banyak berzikir. Zikir ni benda yang tidak susah nak kita buat. Bukan penat benar. Antara duduk boleh, antara baring boleh, antara berjalan boleh, antara apa pun boleh buat. Suruh kita banyak zikir, ya. Wa zakir. Bukan wa zakir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingati Allah, atau ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Disuruh ingat banyak-banyak. Sebab itu dalam Islam banyak jenis zikir. Ya, ada selawat, ada tahlil, ada tahmid, ya, ada tasbih, ada takbir. Disuruh kita banyak zikir. Ya. Kerana apa? Bila kita berzikir bermakna kita ingatkan Allah. Bila kita ingatkan Allah, Allah ingatkan kita juga. Sebab itu banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara zikir yang banyak-banyak itu, yang paling afdal ialah zikir La ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdal sekali. Zikir ada banyak, beratus-ratus jenis zikir. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalal wal Ikram, ya Mu'min, ya apa lagi? Ya Hannan, ya Mannan. Itu zikir belaka tu. Tapi yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala ialah kalimah La ilaha illallah. Sebab itu kalau kita nak mati, kalau boleh sebut La ilaha illallah sebagai akhir kalam kita, apa janji Nabi? Ya, dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya ialah La ilaha illallah, dia dijamin masuk ke dalam syurga.
Sebab itu selalulah kita menyebut kalimah la ilaha illallah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, ya, akhir-akhir kehidupan kita, selalu yang kita buat ialah benda yang kita suka buat semasa muda. Kalau semasa muda kita suka berzikir, insya-Allah kita dah tua dekat-dekat mati esok, kita suka juga berzikir. Kalau nyanyi aja kau mentara muda, esok dah tua, esok nyanyi je kau ni tahu. Tengah muda-muda tu nyanyi, dalam hatiku hanya ada kamu. Esok dah tua, esok itulah bunyinya, dalam hatiku hanya ada kamu. Dah tua itulah bunyinya. Jadi kena berlatih dari sekarang ni, banyak sebut kalimah la ilaha illallah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalimah la ilaha illallah ini ataupun kalimah syahadah, dia ada berbagai-bagai nama, ada berbagai-bagai gelaran. Ada yang menyebutnya sebagai kalimah tauhid, ada yang menyebutnya sebagai kalimah syahadah, ada yang menyebutkannya sebagai kalimah afdaluz zikri, dan ada juga yang menggelarkannya sebagai kalimah thayyibah. Itu di antara gelaran bagi kalimah la ilaha illallah. Ada yang menggelarkannya sebagai kalimah tauhid, kerana kalimah inilah kita mentauhidkan Allah. Dari segi rububiyahnya, mentauhidkan Allah dari segi uluhiyahnya, dari segi al-asma'nya, dan juga dari segi sifatnya. Ada 4 jenis tauhid. Pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, ketiga tauhid al-asma', nama-nama ya, al-asma'. Yang keempat tauhid as-sifat. Kita kena faham 4 jenis tauhid ini dan kena yakin kepadanya. Bila lengkap ini, baru lengkap tauhid kita, baru lengkap akidah kita. Kalau tidak, kena belajar balik apa dikatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma' dan sifat. Malam ni tak adalah saya nak ngabarkan, next time lah. Yang kedua dipanggil dia tu dengan kalimah syahadah. Sebab kita dulu di alam arwah dulu pernah kita menyaksikan Allah Ta'ala. Manusia ni pernah tengok Allah, kita ni pernah tengok Allah. Saya pernah tengok Allah, tapi bukanlah badan saya, roh. Jana pernah tengok Allah. Tok Imam muda kita tu mana ke dia, pernah tengok Allah. Tok Bilal muda ni pun pernah tengok Allah. Kapal Sing pernah tengok Allah. Lim Guan Ing pernah tengok Allah. Lim Kek Siang pun ada tengok Allah. Masa itu di alam roh tau. Mustarjo pernah tengok Allah. Kena. Siti Tanjung Perak pernah tengok Allah. John Wayne ada tengok Allah. Kena ke tak? Ya, tak kena. Marilyn Monroe kena. Pernah tengok Allah. Lagi? Siapa lagi? Sophia Loren pernah tengok Allah. Kenal ke tak nama Sophia Loren? Orang tua kalau tak kenal berdoa aja dah. Semua dulu di zaman arwah dulu Allah kumpulkan semua roh-roh. Kalau satu roh, kalau banyak arwah. Jadi semua arwah tu Allah kumpulkan. Lalu Allah tanya, alastu bi rabbikum? Allah tanya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah tanya. Kita pun jawab, qalu itu bukan mati ya. Berkata roh-roh itu, bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Bala tu artinya bahkan. Cakap kitanya kami menyaksikan kamu ya Allah. Ya, itu masa zaman roh dulu. Apabila roh ni dicantumkan dengan jasad kita, kita dah lupa tentang penyaksian itu. Sebab itu sekarang ni kita kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai apa? Menyambung semula penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalimah ini dipanggil kalimah syahadah. Dan orang kafir nak masuk Islam wajib mengucap asyhadu tu ya. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dipanggil kalimah syahadah. Yang ketiga, ada juga orang menggelarkan kalimah la ilaha illallah ini dengan afdaluz zikri. Apa arti afdaluz zikri? Zikir yang paling afdal. Dipanggil afdaluz zikri. Paling afdal zikir ialah la ilaha illallah. Seperti mana saya kata, saya sebut tadi, dalam Islam ni zikir ni banyak, beratus-ratus jenis zikirnya. Asmaul Husna je 99. Selain daripada itu ada dia panggil tasbih. Tasbih itu apa? Subhanallah, subhanallah, itu tasbih. Tahmid apa? Tahmid apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, itu namanya apa? Tahmid. Selawat apa? Allahumma salli ala Muhammad. Takbir apa? Pandai. Takbir. Pandai. Pun itu namanya takbir. Siapa tak tahu dia benar betul lah pun. Tahlil apa? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ni salah satu daripada zikir yang kita patut menzikirkannya atau menyebutkannya setiap masa, setiap ketika. Sebab itu dia panggil afdaluz zikri, seafdal zikir. Dan sebab itu juga Tok Imam bila nak berzikir, dia selalu sebut apa? Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang sebenarnya hanya taklimat aja daripada Tok Imam, bukan wajib. Tak ada wajib, dia taklimat je. Seolah-olah macam inilah tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Islam ni zikir banyak, ada beratus-ratus. Tapi yang afdal, yang utama, yang disuruh kita galak-galak sebut, iaitu kalimah la ilaha illallah. Macam tu. Taklimat aja, bukan wajib. Tapi kita ingat wajib. Itu yang tak nak jadi tekong tu, jenuh boleh suruh jadi tekong. Orang ni tak nak, orang ni aku dak. Nak nunggu Tok Imam juga. Padahal tak wajib. Lain kali semua orang boleh jadi tekong talik, tahu. Lepas baca tu apa? Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita tahlil 1, 2, 3, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Therefore next time you don't have to wait for the imam to come. Anybody can be the tekong, ini dia panggil afdaluz zikri, Dan yang keempat dipanggil kalimah thayyibah. Itu pun gelaran kepada kalimah la ilaha illallah juga. Thayyibah artinya kalimah yang baik. Dalam Quran Allah ada sebut kalimah thayyibah ni. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Surah apa? Surah apa? Tengok ni. Surah apa? Ya Allah tak tahu nama? Surah apa? Surah Ibrahim. Tahu? Hebat nama Ibrahim ni. Surah pun ada. Mana ada surah Jannah ada? Mana ada? Surah Ibrahim ayat berapa entah? Ayat berapa? 24. Ya gitulah ya. Agak lah. 24 ke 25 gitulah. Maksudnya apa? Tidakkah kamu perhatikan macam mana Allah bandingkan kalimah thayyibah itu laksana sebatang pokok yang akar tunjangnya jauh menjunam ke dalam bumi dan pucuknya melonjak ke langit. Dia mengeluarkan buah-buahan dengan izin Tuhannya, dan Allah datangkan bandingan sedemikian agar kamu dapat peringatan, kata Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pasal apa Allah bandingkan kalimah thayyibah ini laksana sebatang pokok? Pasal apa nak dibandingkan dengan pokok, sedangkan banyak benda-benda lain yang lebih teguh, lebih kuat, lebih tegap lagi? Patut dibandingkan dengan gunung ke, tegap je.
langit ke tinggi, matahari ke kuat, gagah. Ngapa pokok? Ngapa dibandingkan dengan pokok? You have got to study the characteristics of the pokok. Baru kita faham mengapa dibandingkan dengan pokok. Kena belajar, kena tengok, kena cek sifat-sifat sebatang pokok. Kalau pokok itu akar tunjangnya jauh ke dalam bumi, macam mana keadaan pokok tu? Kuat, tegap, rendang, subur dan tahan uji. Datanglah angin kuat macam mana pun, pokok itu tetap akan berdiri tegak. Yang gugur hanyalah ranting-ranting yang reput dan juga daun-daun yang kering. Itu sahaja yang gugur. Tetapi pokok itu tetap akan berdiri tegak. Apabila lepas angin itu berlalu, pokok itu bertambah cantik, bertambah rendang, bertambah subur, bertambah teguh. Begitulah kalau akar tunjangnya jauh ke dalam bumi. Selepas itu, dia menjadi subur, dia pula boleh mengeluarkan buah-buahan. Kalau pokok durian, mengeluarkan buah durian. Kalau pokok manggis, mengeluarkan buah manggis. Memanglah pun, takkanlah pokok manggis mengeluarkan buah rambutan, ada kan? Ada ke pokok manggis mengeluarkan buah rambutan? Pokok manggis, buah manggis lah. Pokok lansat, buah lansat lah. Ada ke pokok lain, buah lain? Ada ke? Ada ke tak ada? Ada. Apa? Salah. Jawabnya ada. Pokok kabung, buahnya kantor. Itu ada. Tapi yang lain pokok itulah. Di neraka esok ada satu pokok, nama pokoknya apa? Zakum. Buahnya pun buah zakum lah juga ya. Inna syajarataz zakum ta'amul asim, katanya. Sesungguhnya pokok zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa. Ya. Ini pokok macam inilah, mengeluarkan buah-buahan. Bila pokok tu mengeluarkan buah-buahan, dia bukan saja berguna untuk diri dia, untuk mendatangkan, untuk menyambungkan benihnya, tetapi makhluk lain pun dapat manfaat. Manusia dapat manfaat, binatang dapat manfaat, burung pun dapat manfaat daripada buah-buahan yang dikeluarkan oleh pokok yang rendang tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, similarly, tahu apa itu similarly? Dalam masa yang sama, begitulah juga manusia. Kalaulah kalimah tayyibah itu datang daripada lubuk hatinya yang teguh, dia datang daripada hati yang benar-benar beriman, macam mana keadaan manusia tu? Macam mana keadaan manusia tu? Manusia akan menjadi kuat, manusia akan menjadi tegap, manusia akan menjadi teguh imannya, dan dia bukan saja memberi manfaat untuk diri dia, tetapi orang lain pun dapat manfaat darinya. Dan dia juga tahan diuji. Diujilah dengan berbagai-bagai jenis ujian. Diuji dengan kesusahan, diuji dengan kepayahan, diuji dengan ancaman, diuji dengan apa-apa saja. Dia tetap akan teguh pendiriannya dan mempertahankan imannya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pokok itu akar tunjangnya hanya di permukaan bumi, apa macam? Macam tuan-tuan? Tiup angin sikit, tumbang, tak tahan uji. Begitulah manusia. Kalau imannya bukan jauh dari dalam hati dia, hanya di persekitaran otak dia, tahan uji ke dah? Tahan uji ke dah? Dapatkan pelekat selai lebur, dapatkan patik selai lebur, dapat brim lebur, lantaklah, marah-marah lah, mana buatnya? Pasal apa? Imannya tidak datang daripada lubuk hatinya. Mudah aja. Sekarang ni tanggungkan, harga ayam naik, minyak naik, gas naik, padan muka. Muka aku juga padan. Inilah kenapa? Kerana imannya bukan berkisar dari lubuk hati yang apa? Yang dalam, yang betul-betul dari dalam.
Jadi dia mudah terpengaruh. Kerana nak kahwin kadang-kadang habis imannya. Ramai ada yang menukar akidah disebabkan oleh nak kahwin, disebabkan oleh keduniaan. Banyak ya. Amat banyak di taman saya itu ada seorang kahwin dengan Hindu kerana sudah menukar agama Hindu sebab nak kahwin dengan Hindu. Banyak lagi lah. Ya. Kalau baca internet dalam satu masa dulu, tahu sudah ke tak silap saya, ada seorang Melayu. Namanya pun Zara Safruddin namanya. Zara Safruddin. Kahwin dengan orang Australia. Namanya Nicholas Rudd. Nama lelaki itu Nicholas Rudd, R-U-D-D. Anak kepada Kevin Rudd. Kenal ke siapa Kevin Rudd ni? Ya Allah, dia kata dia macam sok abor ke? Kevin Rudd ni apa di Australia tu? Sekarang ni apa? Perdana Menteri Australia. Namanya Kevin Rudd. Anaknya namanya Nicholas Rudd. Kahwin dengan gadis Melayu yang bernama Zara Safruddin di gereja St. James di Melbourne. Ada gereja St. James tu ada ke naib kadi Ustaz Rahim tu ada ke? Siapa yang anunya? Padri lah yang mengahwinkan dia sampai sekarang ni. Tak masuklah soal khabar. Dia ada dalam berita alternatif adalah semua. Ini dia tuan-tuan. Kenapa? Kerana tarikan dunia. Kerana imannya hanya di permukaan otak dia saja. Tahu tapi tak terasa. Dia tahu tapi tak terasa. Tahu benda itu berdosa tapi tak terasa. Maka sanggup juga melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Iman ini dipanggil iman ilmu semata-mata. Tahu tapi tak terasa. Orang iman ilmu ni dia tak kira kadang-kadang apa Quran pun ada. Ya. Tapi imannya hanya di otak, tak sampai di hati. Maka dia sanggup melakukan maksiat, sanggup meninggalkan yang wajib. Kerana apa? Kerana dia tak terasa, hanya tahu wajib. Ya. Ada tak ulama menentang Allah? Ada tak ulama menyokong orang zalim? Ada tak ulama mengentam orang yang memperjuangkan Islam? Hari-hari itu ada aja. Mereka yang kamu tuduh kafir, mereka membuat masjid, mereka juga membuat surau, mereka juga membuat sekolah-sekolah agama, mereka membuat sekolah-sekolah tahfiz. Kamu buat apa? Kata. Ada tak yang cakap apa itu? Ada ke tak ada? Orang mana? Orang Ipoh lah. Padan mungkin komen. Itu dia. Padahal ulama pun kopi itu juga yang berlaku. Kenapa? Kerana iman tak sampai di lubuk hati. Tak sampai dari dalam. Ya. Macam apa? Macam orang pergi mengucap la ilaha illallah tu, bagi orang kenuri macam itulah. Macam pergi orang kenuri aja. Dia bukan kerana hatinya, kerana nak pergi orang kenuri. Dia pun sebut juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulut ke nasi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulut kuning ke putih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inti ke lauk daging, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang masaknya munah ke timah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan-jangan kau tercanai aja kau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau tercanai boleh tahan, jangan-jangan biskut mayat aja kau. La ilaha illallah. Tahu kita main biskut mayat? Kopi itulah. Kalau kalimah la ilaha illallah tu dilafazkan melalui lidah semata-mata, tidak datang daripada hati. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah pernah bersabda di hadapan sahabat lah. Pernah bersabda, sikit je. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bukan man kana akhiru kalamihi, itu panjang lagi, ni sikit je. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, dia masuk syurga. Sahabat bila dengar itu takbir, Allahu Akbar, seronok benar. Ya. Jadi sahabat pun pergilah menyebarkan sabda Rasulullah ni, kerana mereka berpegang kepada sabda Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Jadi mereka pun pergilah menyebarkan.
Orang ni jumpa orang tengah manjat tamar. Mari jangan turun je tadi Rasulullah bagi kata man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Tengah orang tengah pergi pasar bukan mari tadi Rasulullah bagi tahu gini. Sahabat dulu kopi itu. Bukan apa kita. Kita ngaji tiap malam balik ke rumah tanya ada orang rumah kita, apa dia ajar ustaz tu? Entah, mana aku tahu kan. Sahabat dulu apa yang dia ajar, dia terus menyampaikan kepada masyarakat lain. Sampai kepada satu ketika Abu Hurairah dia pergi jumpa dengan Umar Ibn Khattab. Kebetulan hari itu Umar Ibn Khattab tak ada di majlis Rasulullah. Dia pun panggil, Umar, mari kejap. Nak apa? Kata dia, mari kejap. Tadi Rasulullah cakap, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Pang! Ditampur di Umar. Terkejut. Tuan-tuan terkejut ya? Ditampur di Umar, berdamar pipi tu. Tahu ke berdamar? Berbekas pipi tu kena tampur. Abu Hurairah pun heran, apa salah aku tampur di Umar ni? Ya? Tentu ada salah ni. Sahabat dulu kopi itu bukan macam kita, kalau tampur tu kita taekwondo dulu. Dia tak memikirkan apa salah dia. Dia fikir tak ada apa salahnya. Dia rasa tak ada salah. Dia menyampaikan apa yang Rasulullah sebut. Ya? Jadi Abu Hurairah pergi ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi aku sampaikan sabda kamu man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Datang Umar tampur aku, cuba tengok pipi aku berdamar katanya. Ya? Rasulullah pun tak cakap apa-apa lah, dia pun panggil Umar. Panggil Umar, panggil Abu Hurairah sekali. Dia pun tanya Umar, iya ke kamu nampak Abu Hurairah? Apa jawabnya? Kata dia. Umar tu kopi orang kamu gajah. Kata dia. Mengapa kamu tampar dia? Sedangkan Abu Hurairah ni benar dia mengikut cakap aku, balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Yang kamu tampar dia pasal apa? Kata Umar, hadis Rasulullah ini yang Rasulullah sebut ini kalau salah dimengertikan, kalau disalah mengertikan, itu anda nak nyebut, nak menyusun ayat payah benar. Kalau disalah tafsirkan, dia mendatangkan sangat berbahaya kepada umat kamu di akhir zaman nanti, katanya. Ya, nanti ada orang ambil tasbih, gelentir tasbih tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, entar itu ngambil dua ekor, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu la ilaha illallah, lepas tu minum arak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, yang wanita pula la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa tu? Ngelembung rambut tu, la ilaha illallah. Tak pernah tengok orang ngelembung rambut? La ilaha illallah. Itu bahayanya. Kerana apa? Bila dia dah sebut la ilaha illallah, dia dah rasa dia masuk syurga. Sedangkan yang sebenarnya bukan kopi itu, kata Umar. Siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah dan melaksanakan tuntutannya, baru dapat masuk syurga, kata Umar. Umar pula menerang kepada Rasulullah. Nampak? Rasulullah dengar itu diam. Menandakan Umar betul ke tak betul? Umar betul. Dia boleh berfikir beyond his time, ya. Dia beyond his time. Dia beyond time. Dia apa? Menjangkau masa yang akan datang. Sekarang ni ada tak berlaku apa itu? Ada ke tak ada? La ilaha illallah. Tambah ini ni masa ni tarawih ni. Tambah yang buat 20 rakaat tu. Ya. Mana ada tazkirah kan? Lepas itu mau tak saya pergilah. Ya. Mana tempat-tempat yang 20 rakaat tu? La ilaha illallah. Terangkat bergoyor masjid tu. Lepas itu esok nyokong orang zalim lagi. Ada ke tak? Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah menentang perjuangan Islam. Ada ke tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah menghina tok guru. Ada ke tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah mempertikaikan hukum Allah. Ada ke tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah melakukan syirik. Ada ke tak? Ada belaka. Nampak ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu bahayanya kalau kita hanya ambil hadis ini sebagai literalnya saja, mengambil maknanya saja, tapi tidak mengambil dia punya hikmah daripada sebutan la ilaha illallah ni, ya.
Sebab itu tuan-tuan, barang siapa menyebut kalimah la ilaha illallah dan melaksanakan tuntutannya, orang itulah yang layak masuk syurga. Apa tuntutan kalimah la ilaha illallah? Tidak lain, bukan ialah Al-Quran itu sendiri dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 hukum tu. Segala-gala yang dalam Islam tu semua termasuk dalam tuntutan la ilaha illallah. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya, ekonominya. Lagi apa? Siasahnya lagi, pentadbirannya, pendidikannya, kekeluargaannya, semua kena ikut cara Islam. Baru dia sebut la ilaha illallah, baru layak masuk syurga. Kalau tidak apa yang biasa tu lah ya, duduk atas bangku tengah ngau, aku kalau mati esok syurga mana agaknya, aku dah nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, syurga mana agaknya ya, syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, Jannatul Khuld ke, Jannatul Adnin ke, Darul Qarar ke, Darul Jalal ke. Orang Rapi itu orang perasan. Tahu kan berarti perasan? Ya Allah, tak tahu dia perasaan. Perasaan tahu? Tahu? Ngangguk lah. Tahu ke apa perasaan? SS. Apa SS? Syok sendiri. Itu dia tuan-tuan. Sebab itu siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, dia berjanji, mengaku, berikrar tidak ada sesuatu yang dia nak sembah, hanya Allah Ta'ala. Yang kedua, dia tidak ada tunduk kepada sesuatu, hanya kepada Allah Ta'ala. Hukum hakam Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia tidak meminta kepada siapa yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, dia tidak berserah diri kepada yang lain, hanya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, dia tidak kasih kepada yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, dia tidak takut kepada yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala. Ini semuanya Allah, 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 Allah. Baru layak masuk syurga. Itulah dia intisarinya ya. Pada malam ini, barang siapa menyebut kalimah la ilaha illallah dan melaksanakan tuntutannya, baru dapat masuk syurga. Syurga ada berapa? 7. Udah tak berani jawab lagi orang lain. Syurga ada berapa? 7. Syurga ada berapa? 9. Banyak. Syurga ada berapa? 8. Ingat, syurga ada berapa? 8. Neraka ada berapa? 7. Betul. Jadi itu menandakan pemurahnya Allah lebih banyak daripada siksa Allah Ta'ala. Daripada kerahnya Allah Ta'ala tu, pemurah dia lebih. Ada 8. Yang pertama, nama yang tertinggi syurga Firdaus. Yang kedua, namanya syurga Ma'wa. Ma'wa. Jangan sebut Ma'wa, tak betul. Ma'wa ya. Jannatul Ma'wa. Yang ketiga, namanya Jannatul Adnin. Adnin ya, Ain Dal Nun, Adnin. Yang keempat, namanya Jannatul Naim. Jannatul Naim. Yang kelima, namanya Darussalam. Selalu lepas sembahyang ada tak minta Darussalam? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa inna rabbana bisalam. Lagi wa adkhilnal jannata darussalam. Itu yang kelima. Yang keenam, namanya Darul Jalal. Darul Jalal. Yang ketujuh, namanya Darul Khuld. Khuld, Kholam Dal. Khuld, artinya kekal. Dan yang ke-8, namanya Darul Qarar ataupun Jannatul Qarar. Itu 6 syurga. Ndak yang mana? Ndak yang mana? Ndak yang mana? Ndak semua lah. Ya Allah, teruk benar nyawa ni jadi ndak yang mana? Semua. Kejap-kejap duduk Darul Qarar, kejap-kejap Jannatul Naim. Ataupun kita besok di akhirat akan hidup di sana selama-lamanya. Bukan ada time frame. Every
time, ya, forever and ever and ever and ever and ever and ever. Lama tak masanya? Lama lah. Itu dia, sebut je. Sebab itu kena selalu sebut la ilaha illallah. InsyaAllah dapatlah masuk syurga. Jadi rasanya udahlah itu. Berapa minit dah? 39 minit. Okey lah tu, ya. Orang tazkirah berapa minit? Orang tazkirah 20 minit aja. Ya. Ini dah 40 minit anggotnya. Dah 40 minit pun langsung. Sudah tu. Ya. Jadilah tu. Jadi insyaAllah tahun depan pula lah kalau dia panjang umur. Kalau